Kami seluruh warga kerja Chef Taco ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Taskar Little Forliner Maif ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hai, Assalamualaikum. Saya Hil Hussein nak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya kepada semua penonton-penonton Malaysia hari ini TV3. Semoga kita semua dalam keadaan selamat dan lagi sekali selamat menyambut Hari Raya. Maaf saya nak bantu. Hari Raya Malaysia di Pekanbaru Riau, Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami pelajar-pelajar dari University of Queensland, Australia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kepada keluarga kami yang berada di Johor, Terengganu. Perak, Selangor. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ahli keluarga dan sahabat handai yang mengenali kami di Malaysia, kami pelajar perubatan tahun akhir USMKRI India ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Dengan niatan tulus ikhlas, kami dari NK Mass Media mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua, terutamanya ahli keluarga, mak ayah mertua, saudara mara, sahabat handai, usahawan-usahawan hadis dan seluruh umat Islam yang menyambut Hari Raya Aidilfitri kali ini. Jaga SOP, jaga diri, lapangkan hati. Fai. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Terima kasih kerana memilih kami pagi ini. Harapkan hari ini anda mulakan hari anda dengan sesuatu yang positif, sihat-sihat dan ceria selalu. Hari ini bersama saya Marcella Hassan untuk edisi 12 Mei 2021, hari Rabu, hari terakhir 30 Ramadan. Diam tak diam kita dah memasuki penghujung Ramadan pada hari ini. Dan saya nak ingatkan kepada anda semua, sesiapa yang tidak boleh menonton kami secara langsung di kaca TV, anda boleh menonton kami secara live di Facebook MHI TV3. Dan tadi kalau kita dapat saksikan sedikit ucapan Hari Raya daripada penonton-penonton kita, anda juga boleh tinggalkan komen ucapan Hari Raya anda di Facebook Malaysia hari ini. Dan esok jangan lupa untuk menonton Malaysia hari ini edisi Hari Raya kerana kita ada sesuatu yang istimewa untuk dikongsikan kepada anda semua. Mungkin rakan saya di sana, Elis Iskandar, nak kongsikan apa yang kita nak kongsikan kepada penonton kita esok ni? Okey, saya sebenarnya tak tahu macam mana nak mulakan ni. Nak buat macam workshop ni sebenarnya. Silakan. Ya. Kalau anda lihat di depan saya ni, lambakan hadiah yang menarik yang menanti pemanggil yang bertuah. Okey. Kalau menonton MHI esok, sebelum tu, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kalau menonton MHI esok, anda hubungi kami, kemudian ada soalan yang perlu dijawab. Okey. Kalau jawapan tepat, ini akan menjadi milik anda. Nampak tak? Ada beg tangan, ada ni apa, hand mixer, pengadun, pengisar, mixer, pengadun dan juga vacuum cleaner dan macam-macam lagi. Dan ada yang ini yang kira yang paling besar lah. Itu apa? Kipas dah. Baguslah. Jadi raya kali ini akan menjadi cukup bermakna sebab kita tak boleh menziarahi, tetapi kita boleh menang hadiah. Maksudnya esok kita akan adakan kuis untuk penonton di rumah lah. Yep. Okey. Yep. Esok jadi pastikan anda berada di rumah menonton MHI dan ini akan anda menangi kalau anda tembus talian kami. Kita bagi nombor talian terus supaya boleh hafal ataupun boleh letak dalam phone, boleh speed dial terus. 03 772 1603. Salah. 0377261603. Ya, 7726. Okey, baik. Minta maaf. Nombor salah dah. Maknanya hari raya pertama sahaja ke ataupun hari raya kedua sekali? Hari kedua sekali. Hari raya pertama dan kedua, jadi jangan lupa Ya. untuk menonton Malaysia hari ini esok. Ya, dan betul. lusa. 0377261603. Jangan hubungi sekarang. Bukan sekarang masanya untuk anda menangi. Cuma hafal nombor ni. Ingat, kalau simpan nombor ni, esok kita buka talian. Okey? Mana tahu tiba-tiba dapat kipas baru ke kan?
Dapat beg tangan baru, kipas baru, vacuum baru. Siapa nak bagi dapat comforter lagi. Dia. Handbag baru tu pergi ke duit. Boleh. Walaupun kita tak boleh orang kata mengunjung hari raya ni. Buat-buat kat rumah pun boleh. Nak ber-OOTD pun boleh. Kan kita nak posing. Okey, kita dah sedia maklum tentang SOP Aidilfitri ni ya. Solat hari raya Aidilfitri dikurangkan kapasitinya ataupun bilangannya demi menjaga keselamatan kita semua dan juga perkara-perkara lain tidak boleh menziarahi dan macam-macam lagi. Kita semua dah ambil maklum dan kita tengah fikir macam mana nak meraihkan Aidilfitri ni dengan cara yang berbeza. Norma baharu ni kan. Sebab kita tahu kalau sebelum ni kalau kita boleh mengunjung ke rumah saudara mara dan sebagainya adalah aktiviti yang kita dapat luangkan lah di pagi raya, petang raya dan sebagainya. Tapi bila kita tidak dibenarkan untuk melakukan aktiviti mengunjung, ziarah menziarahi, apa yang boleh kita lakukan sebenarnya untuk kita mengisi waktu lapang kita kan? Betul. Ya, sebabnya kita kena sentiasa peka dan cakna dengan angka yang dikongsi pada setiap hari berkaitan dengan kes pandemik COVID-19 ini. Kita tengok yang terkini yang dikongsikan semalam, jumlah kes yang dicatatkan masih lagi tinggi. Ini dah macam tinggal berapa ya? 27 untuk jadi 4,000. Betul? Banyak. Kalau dikira banyak tu. Itu sesuatu dah tinggi dah ni. Yang sangat tinggi kerana semalam mencatatkan 3,973 kes positif. Itu angka yang saban hari kan kalau kita melihat ada pertambahan kes positif COVID-19. Kalau semalam angka kematian sedikit menurun tapi kemarin angka kematian sedikit menurun tapi semalam masih lagi tinggi 22 kes kematian dilaporkan. Betul. Dua digit juga. Dan alhamdulillah ada kes baru yang sembuh, angkanya tinggi juga. Baik, ini nombor untuk secara umumnya jumlah keseluruhan kes setakat ini hampir mencecah 500,000. Ya, 448 457. Dan pertambahan-pertambahan kes ini membuatkan kita supaya sentiasa ingat kepada kawalan kendiri, patuh segala SOP yang telah digariskan supaya kita tidak mahu penularan COVID-19 ini semakin bertambah-tambah. Kita tidak mahu terjadinya seperti negara-negara di Eropah dan juga Asia Selatan di mana tsunami COVID-19 membadai negara-negara itu. Kita jangan jadi pencetus tsunami. Betul. COVID-19 ini. Okey, ini antara lokasi yang membabitkan kes baharu di negeri-negeri yang disebutkan. Dan ialah nampak macam kes baru ni 4, 2, 3 kes tapi bila dihimpunkan nampaklah angka itu begitu signifikan sekali kan. Betul. Itu antara pertambahan-pertambahan lah yang menyebabkan berlakunya peningkatan kes positif COVID-19. Betul. Kita bercakap tentang ucapan selamat hari raya ni kan. Biasanya kita fokus kepada hari raya dan maaf zahir batin saja. Kali ini kita fokus perkataan selamat tu. Okey, selamatlah jaga diri kita sendiri, jaga keluarga orang yang tersayang supaya sekeliling kita ni akan berasa selamat dan dijauhi daripada wabak pandemik COVID-19. InsyaAllah. Okey, dan banyak tempat ataupun lokasi ataupun premis telah pun diarahkan tutup dan kawasan-kawasan yang diwartakan dalam sistem HIDE itu sendiri kan, dan 3 hari pastinya mereka menempuhi cabaran dan insya-Allah esok akan kembali beroperasi. Tapi apa pun pastikan kita tidak membanjiri kawasan-kawasan ini walaupun sektor ekonomi dibolehkan untuk diteruskan. Okey, jadi kita ambil maklum tentang penjagaan SOP dan juga kawalan kendiri dan juga dipanggil apa? Voluntary lockdown ini. Betul. Itu sebabkan kita tak naklah sebenarnya kan. Kita bimbangkan bila pasar raya sebegini dibuka dan kita menganggap ini adalah peluang untuk kita orang kata membeli belah dan sebagainya. Tapi kalau boleh kita jangan lakukan perkara sebegitu. Perlu keluar kalau ada urusan yang penting sahaja. Itu yang kita nak ingatkanlah. Kalau nak beli, istilah ni mungkin istilah pasar sikit. Beli belah terus. Beli belah terus ataupun boleh beli secara online. Lagi selamat. Betul. Okey, kita surat khabar dulu. Okey, kita nak kongsikan perkembangan di berita harian hari ini. Menjadi pilihan penerbit kita pada hari ini mengenai di muka surat keempat, tiada moratorium automatik, bank beri bantuan bersasar. Perinciannya sebenarnya ada di halaman pertama. Di muka hadapan ini juga ada. Saya nak kongsikan sedikit di mana moratorium pinjaman menyeluruh secara automatik tidak akan dilaksanakan semula meskipun kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP di seluruh negara. Dan kata Governor Bank Negara Malaysia, Datuk Nur Syamsiah Muhammad Yunus, sebaliknya bank akan terus menawarkan pelan bantuan bayaran balik kepada peminjam yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan mereka berkurangan susulan PKP yang
yang terbaru ini. Dan peminjam perlu menghubungi dan juga berunding dengan pihak bank bagi membolehkan institusi perbankan menawarkan produk yang betul serta memberi nasihat yang tepat bagi memenuhi keperluan sebenar peminjam. Dan apa yang lebih penting, peminjam akan mendapatkan bantuan yang mencerminkan keadaan kewangan mereka yang spesifik supaya mereka tidak akan menanggung lebih banyak kos atau hutang daripada yang diperlukan. Betul. Itu dia mengenai moratorium lah. Ya, orang ramai disarankan untuk faham apa yang ditawarkan oleh pihak institusi perbankan. Itu yang paling penting sekali lah untuk kita faham apa yang ditawarkan supaya kita orang kata tidaklah rugi di kemudian hari. Betul. Sebab masing-masing ada kepentingan masing-masing. Pihak institusi ada kepentingannya, kita pun ada kepentingan kita. Jadi kalau tak faham tu tanya sampai faham. Betul. Kan? Tak salah bertanya. Tak kalau salah. malu bertanya sesat jalan. Betul. Jangan sain aja kan. Betul, sains. Lepas tu kita tak tahu apa benda penghujungnya nanti. Jadi jadilah seseorang yang bijak. Yang bijak. Okey, saya teruskan di News Straits Times pagi ini, gambar yang cukup menarik juga, memberikan kesan kepada kita semua pastinya, averting a national crisis. Ini muka hadapan. With daily COVID-19 cases around 4,000 and 1,722 deaths up to yesterday, putting the whole nation under MCO is the only way despite its impact on various sectors, explains the Health DG. Telah pun tertular ucapan ataupun peringatan dan juga saranan Ketua Pengarah Kesihatan kita tentang perkara ini. Pilihan penerbit ialah di muka surat 14 juga berkaitan dengan pandemik ini. 678 red lanes used for smuggling found along border. Ini sempadan yang memperlihatkan 678 laluan tikus ni. 687. Maaf, 78. 687 di sini? Sini tulis 78. Okey, sana yang betul. Awak tengok di ya. Okey, baik. Disebutkan di sini Bukit Aman Internal Security and Public Order Department Director Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar said the red lanes were situated along the country's border and used by smugglers over the years. Smuggling activities in the country is not a new issue. Currently, we have identified 678 red lanes, but the number might increase or reduce from time to time as smugglers find new routes to avoid being detected by the authorities. Ya, kita pernah dengar ataupun cerita ataupun istilah laluan tikus ni kan. Tapi nak mengenal pasti itu sebab mereka ni licik dan sentiasa ada saja membuka laluan baru. Laluan-laluan baru apabila dapat dikesankan, diambil tindakan dan sebagainya. Mereka ni dengan pantas sekali fikirkan alternatif lain, laluan lain dan sebagainya. Sebab itu pertambahan laluan tikus ini semakin hari semakin bertambah. Ya, dan lebih membimbangkan ialah ini bukan ada sekatan jalan raya yang boleh dipantau. Ini laluan yang kita tak tahu yang masuk keluar ni membawa atau tidak virus COVID-19 ini. Jadi kita ucapkan selamat bertugas kepada anggota keselamatan yang memantau sempadan negara ini. Harapnya dapat dilaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Okey, itu di NST. Seterusnya di harian Metro ini mengenai serangan Zionis yang telah mengorbankan 24 warga Palestin, dan serangan ini telah menyebabkan juga sebanyak 395 orang cedera. Kalau kita lihatkan iftar berdarah di mana di halaman ke-10 dan 11 ada perinciannya. Di sini katanya Semenanjung Gaza bergolak dan sekurang-kurangnya 24 penduduk Palestin maut dalam serangan udara Israel di Semenanjung Gaza. Itu menurut Kementerian Kesihatan Palestin. Dan kalau kita melihat di sini kan 130 jumlah serangan udara dilakukan Israel dengan jet pejuang dan juga helikopter. Dan terdahulu Hamas melancarkan puluhan roket ke arah wilayah dikuasai oleh Israel. Dan ketegangan di Baitul Maqdis ini sebenarnya disebabkan tindakan Israel yang mengusir keluarga Palestin dari rumah mereka di kejiranan Sheikh Jarrah. Dan selain itu ia disebabkan tindakan pasukan keselamatan Israel menceroboh Masjid Al-Aqsa pada malam ke-27 Ramadan. Dan dalam serangan tersebut menyaksikan sebanyak 365 orang cedera dalam pertempuran dan mengakibatkan 5 orang parah. Dan penulis harian Metro iaitu Nadir Al-Nuri di Gaza yang berada di sana memohon doa kita semua rakyat Malaysia agar mereka semua yang berada di Palestin selamat dan diberi kekuatanlah dalam menghadapi situasi tegang ini. Apapun kita doakan yang terbaik buat mereka semua. Dan Malaysia juga menyifatkan serangan yang dilakukan oleh Israel ini adalah satu tindakan yang tidak berperik kemanusiaan, kejam dan keterlaluan. Ya, betul. Dan kita wajarlah mengambil iktibar daripada insiden ini, ya. Dan kalau kita ambil ibrah dari perkara ini sebab tiap-tiap kali Ramadan
dekat-dekat raya, perkara ini Pasti terjadi. ya terjadi. Jadi apa yang kita boleh lakukan dari segi strategi jangka masa panjang sebagai Muslim untuk memastikan perkara ini tidak berulang dan berulang. Okey, kita tinggalkan surat khabar hari ini, Metro, NST dan juga Berita Harian. Dan hari ini kita nak meraihkan semua jururawat di seluruh dunia. Hari Jururawat Sedunia 2021. Ya, betul. Sebenarnya istilahnya kalau dalam bahasa Inggeris International Nurse Day, maknanya Hari Jururawat Antarabangsa. Tapi tak apa, sebab kita raikan satu dunia, kita sebut Hari Jururawat Sedunia. Jadi hari ini kita nak meraihkan dan kita nak bercerita tentang pengorbanan jururawat di Malaysia ini, khususnya ketika kita berada dalam fasa pandemik COVID ni kan. Ya. Betul. Sebab kan kita tahu bahawa dalamlah kita membuat persiapan akhir menyambut Syawal, kita jangan lupakan jasa petugas-petugas Barisan Harapan kita ini yang orang kata tak pernah kenal erti lelah dan juga penat untuk sama-sama kan menjaga keselamatan dan juga kesejahteraan kita di Malaysia. Betul. Kita bercakap tentang sambutan yang mula diraikan dah bertahun-tahun. Tapi tahukah anda pada tahun 1953 Hari Jururawat ini pernah disyorkan di Amerika Syarikat. Tapi tidak dipersetujui oleh Presidennya masa itu. Okey, kenapa? Adalah sebabnya tak dipersetujui. Kemudian beberapa tahun berselang, dalam tahun 60-an barulah diraikan betul-betul. Okey. Jadi itulah dia. Betapa perlunya kita meraihkan golongan Barisan Hadapan ni yang sebelum ni kita hanya bila cakap terima kasih tu, bila kita keluar hospital je kita cakap terima kasih doktor kan. Adakah terima kasih itu betul-betul kita zahirkan terima kasih itu dalam hati kita? Ya. Dan doktor sahaja, terima kasih doktor. Tapi kita kadang-kadang terlepas pandang orang yang tolong pakaikan betul, yang sediakan makanan. Yang sediakan makanan, yang cuci luka kita dan sebagainya kan. Yang kalau kita sedih dan dia tolong meredakan keadaan kita. Dan saya nak kongsikan saya nak tanya juga, tertanya apa buku yang Ellie letak atas meja tu? Sebab jururawat ni sebenarnya kisahnya jarang didendangkan. Jadi saya nak kongsi dua buah buku. Satu ni buku lebih untuk kanak-kanak. Satu ni untuk dewasa. Okey. Dua ni kisah membawakan cerita jururawat yang ironinya ialah kisah yang saya nak kongsikan ni di muka surat yang sama. Okey. Okey, kita cerita buku ni. Buku ni judulnya lah itu untuk yang orang ini untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak dan dewasa. Tengok design dia kan. Buku ini judulnya Good Night Stories for Rebel Girls. Ini bukan anak suruh memberontak dan sebagainya, tetapi untuk anak-anak perempuan yang ingin melakukan sesuatu, memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi banyak tokoh yang disebutkan dalam buku inilah, tokoh wanita. Jadi di muka surat 56, disebut tentang, kalau sebut nama Florence Nightingale tu, jururawat mesti tahulah. Pengasas kepada kejururawatan moden. Jadi muka surat 56 56 patut saya jumpa tak? Ni dia. Okay. Tapi ini ilustrasi lah, bukan gambar sebenar. Diceritakan secara ringkas satu muka surat saja tentang Florence Nightingale ini. Sangat-sangat menarik. Ya, dan ceritanya beliau ini sangatlah suka membantu ya, dan memberitahu kepada semua sebenarnya ketika zaman perang dulu, askar ni mati bukan sebab tembakan, tapi sebab luka mereka tidak diuruskan dengan betul. Okey. Jadi jangkitan kuman dan sebagainya itu menyebabkan mereka meninggal dunia. Ya, jadi kepada siapa-siapa yang mencari inspirasi, baca tentang Florence Nightingale ini. Banyak yang manfaat dan ilmu yang kita dapat perolehi kan daripada buku-buku tersebut. Ya, yang ni pula di muka surat 56, muka surat yang sama. Tapi sebelum tu saya cerita, ini buku cinta sebenarnya. Okey. World War I Love Stories. Ini adalah himpunan kisah-kisah cinta ketika zaman Perang Dunia Pertama. Dan ada cerita ni berkaitan dengan askar berjatuh cinta dengan jururawat. Jadi salah satu cerita di muka surat 56 ni membabitkan seorang yang dah berkawan lama, tapi yang teman lelakinya jadi askar, dia pun jadi volunteer nurse di perbatasan. Dan bertemu? Mereka bertemu bila ada masa luang, tapi ketika masing-masing berjauhan, masing-masing menulis surat. Dan menulis sajak dan sebagainya. Sangat-sangat. Tapi ending dia sangat menyedihkan, memilukan. Okey, sad ending lah. Itulah. Tak salah sad, tapi memilukan lah. Mungkinlah sad lah kot. Kalau nak tahu, mungkinlah boleh cari, baca. Okey. Best. Sangat best. Okey, kita nak raihkan jururawat hari ini. Lepas ni kita akan bersama dengan seorang jururawat yang bertugas di unit rawatan rapi Hospital Sungai Buloh, ICU. Ya, lepas ini. Selepas ini di Malaysia hari ini. Saya Datuk Safi Amir Muhammad, Ketua Polis Kelantan, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin
kepada seluruh warga Polis Diraja Malaysia AMNIA dan Polis Diraja Malaysia Kontinjen Kelantan khasnya. Walaupun Aidilfitri tahun ini terpaksa disambut dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP di negeri Kelantan yang berkuat kuasa 27 April sehingga 17 Mei 2021, saya penuh yakin ia tidak sama sekali melemahkan semangat kita untuk terus berusaha memutuskan rantaian wabak COVID-19. Marilah kita sama-sama meraihkan Lebaran tahun ini dengan penuh kesyukuran dan kesederhanaan serta redha dengan situasi semasa yang menuntut kita agar terus mematuhi arahan dan saranan kerajaan demi kesejahteraan dan keselamatan bersama. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Unit Kejururawatan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, sedikit ucapan daripada rakan-rakan seperjuangan kita di Barisan Hadapan ini yang menjalankan tugas dan pastinya ada dalam kalangan mereka tidak bercuti untuk beraya dan kalau cuti pun tak dapat ke mana-mana, barangkali difikirkan lebih baik menjalankan tugas. Okey, bercakap tentang Hari Jururawat Sedunia untuk tahun ini, kita nak meraihkan jururawat. Pada hari ini kita nak bersama dengan Puan Zaidiana Yahya, jururawat unit rawatan rapi Hospital Sungai Buloh di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Oh, sihat. Ni dah masuk kerja ke belum? Dah. Dah, berada di Hospital Sungai Buloh ya? Berada di hospital. Okey, kita di masyarakat diperdengarkan tentang keadaan di ICU dia yang agak kritikal dengan kapasiti yang dah hampir penuh dan sebagainya. Kalau boleh dapat berikan gambaran sikit tentang keadaan di Hospital Sungai Buloh, khususnya di ICU. Okey, seperti semua sedia maklum, Hospital Sungai Buloh seperti kita tahu adalah sebuah hospital untuk merawat pesakit COVID-19. So, dekat sini memang kami dekat Hospital Sungai Buloh telah menyediakan sebanyak 5 ICU di mana boleh merawat seramai 70 orang pesakit. Okey. Dan sekarang ini bila keadaan pesakit di ICU, biasanya pesakit dimasukkan ke ICU adalah pesakit yang tenat. So, bila pesakit yang tenat, mereka memerlukan bantuan pernafasan iaitu ventilator. Ya. Bila pesakit dengan ventilator, keadaan mereka adalah tenat dan mereka diberikan ubat tidur untuk menenangkan mereka sehingga paras oksigen mereka kembali ke paras normal. So, bila pesakit tak sedar, semua perawatan adalah dilakukan oleh jururawat seperti sedutan kahak, mengubah posisi. So, semua jururawat yang kena buat. Selain daripada itu, kalau mereka tak memerlukan bantuan pernafasan ventilator, ada juga pesakit yang menggunakan alat bantuan iaitu high flow nasal cannula. Di mana dengan kita bagi high flow nasal cannula tu, kita harap oksigen mereka kembali ke paras normal. Ya. Okey. Tetapi ada juga dalam keadaan pesakit dengan alat ventilator ni, keadaan dia tidak kembali ke paras normal. So, dekat sini apa yang doktor kita buat, pesakit kita akan diposisikan ke posisi meniarap ataupun prone position. Ya, posisi ni biasanya dilakukan selama lebih kurang 16 jam. 16 jam diletakkan dalam posisi begitu? Pesakit meniarapkan. Okay. So, bila dalam keadaan begitu, mereka akan diberi ubat pelali, mereka akan dikomakan, mereka memang tidak sedar. Baik. So, bila untuk melakukan prosedur prone ini, kami memerlukan lebih kurang 7 orang
untuk melakukan prosedur ini mengikut keadaan berat badan pesakit. Baik. Kalau pesakit tu lebih besar, lebih ramailah orang yang kita perlukan. Ya. Jadi maknanya selain daripada tugas-tugas membantu doktor dari menguruskan pesakit, memberi ubat dan sebagainya dan juga membuat kerja-kerja administratif ini, itu antara cabaran yang harus dihadapi dalam fasa pandemik ini ya, Puan Zaidiana. Memang. Ya, dalam keadaan sekarang ni memang semua benda kita kena sama-sama bantu. Ya, dan lebih mencabar lagi kalian menjalankan tugas berkenaan dalam dengan memakai PPE yang begitu, tak tahulah, kami yang menonton ni pun rasa macam tidak selesa, apatah lagi kalian yang memakainya. Memang tidak selesa, memang panas sangat sebabnya kita perlu pakai face shield, kita perlu pakai gown, semua kita perlu pakai daripada atas ke bawah. Ya. Memang kena pakai yang lengkap. Baik. Dengan N95 pun kita kena pakai. Betul-betul komplit PPE ni lah ya. Memang kena komplit. Ya, Puan Zaidiana, kalau bolehlah saya tanya berapa tahun menjadi jururawat? Saya bertugas sebagai jururawat selama 16 tahun. Oh, dah lama dah pengalaman betul dah ni. Memang di Hospital Sungai Buloh sahaja? Memang saya bertugas di Hospital Sungai Buloh dan di unit rawatan rapi saja. Okey, dan macam-macam dah anda lalui dan lihat ya? Memang macam-macam. Kalau sebelum ni kita tak dengan COVID, kita dengan pesakit-pesakit yang kritikal tahap yang lain. Sekarang ini memang sejak 2 tahun ni memang kita dengan COVID saja. Oh, maknanya memang spesifik dengan COVID saja, tidak pesakit COVID sahaja, tetapi pesakit yang dibawa ke ICU atas sebab lain dikendalikan oleh pihak lainnya. Sebab sekarang ini Hospital Sungai Buloh adalah hospital yang merawat pesakit COVID. So, setiap pesakit adalah yang kita bawa memang positif COVID-19. Okey, baik. Dan kalau diikutkan daripada perkongsian visual, video dan sebagainya, ya, kita nampak kalian penat dan sebagainya. Bagaimana terus memotivasikan diri untuk pastikan kerja harus diteruskan, kita belum menang lagi, dan yang kami ni pandai sembang sajalah. Kadang-kadang kita cakap jaga SOP, jaga keselamatan, kawalkan diri. Tapi yang bertungkus lumusnya adalah kalian. Bagaimana kalian terus memotivasikan diri untuk menjalankan tugas? Biasanya kawan-kawan seperjuangan tu yang banyak bagi kita motivasi. Bila kita rasa down, kawan-kawan kita yang akan support kita. Sebabnya ada tahapnya kadang-kadang kita memang rasa tak boleh nak terima. Sebab kita memang dah letih sangat. Beban tugas memang, kalau sebelum ni kita tak rasa macam ni, sekarang ni kita rasa 2 kali ganda. Ya, tapi dah semakin lama semakin cekal lah ya. Semakin lama semakin cekal. Ya. Pernah tak satu ketika rasa macam tak boleh nak buat sangat sebab terlalu sukar, terlalu mencabar? Pernah tak ada perasaan tu? Memang kalau fikir untuk yang staff yang macam jurawat yang baru bertugas, memang mereka akan rasa down. Bila dalam keadaan macam ni, diorang terus kerja di ICU, memang diorang rasa down. Tapi untuk kita yang dah lama bekerja, kita dah boleh adapt dengan semua benda ni. Jadi antara satu perkara penting ialah berupaya untuk cepat menyesuaikan diri dengan keadaan yang mendesak itulah ya. Memang kena cepat. Sebab ni keadaan sekarang kita tak boleh nak macam dulu. Kalau dulu kita boleh nak ajar satu-satu, sekarang tak boleh. Sebabnya kita kena teruskan. Macam mana pun itu yang ada, kita kena terima. Ya, itulah dia. Itulah cabaran menjadi jururawat di ICU ni. Okey, sempena Hari Jururawat Sedunia ni, apa yang nak diperkatakan oleh Zaidiana mewakili jururawat yang bertugas? Okay, kesempatan ni saya ingin mengucapkan selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat di seluruh Malaysia. Saya harapkan mereka terus cekal, terus tabah menghadapi segala rintangan di sini. Dan saya sebagai wakil jururawat di Hospital Sungai Buloh sendiri ingin mengucapkan terima kasih kepada KKM, kepada kita punya DON, kita punya Matron State kerana banyak membantu Hospital Sungai Buloh. Dan saya harapkan semua rakyat dekat luar boleh mematuhi SOP. Baik. Esok cuti raya tak? Tak, saya kerja. Kerja ya. Ada dapat cuti ke? Ada dapat cuti ke nanti? Cuti biasanya memang dekat hospital memang kena ikut turn. So kadang-kadang sebab sekarang ni COVID, so memang kami tak cukup staff. So untuk yang demikian, so majoriti cuti dibekukan. Cuti hanya boleh dalam sehari, 2 hari macam tu je. So turn saya lambat lagi. Baiklah, saya rasa Zaidiana dan juga yang lain yang dibukukan cuti ni dah faham tentang tuntutan tugas ni, dan kita doakan yang terbaik untuk kalian semua. Selamat menjalankan tugas. Selamat Hari Raya Aidilfitri.
Okey, selamat raya. Selamat raya. Salam kawan-kawan ya. Okey. Ya, Assalamualaikum. Salam. Itu dia Puan Zaidiana Yahya, jururawat unit rawatan rapi ICU Hospital Sungai Buloh. Kalaulah diikutkan macam-macam lagi perkongsian nak dibawakan, tapi lah kita kena menghormati tugas mereka ni di lapangan yang tidak boleh didedahkan kepada umum banyak perkara. Tapi perkongsian sejak 2 menjak ini memperlihatkan betapa sukarnya menjadi frontliners, apatah lagi menjadi jururawat yang membantu nak mengalihkan posisi dan sebagainya terhadap pesakit-pesakit COVID-19. Jadi hargailah tugas mereka, hargailah pengorbanan mereka dan lakukan apa yang kita boleh lakukan atas kapasiti kita sebagai anggota masyarakat untuk melandaikan graf pandemik COVID-19 ini. Kita sama-sama jaga kita. Okey, kita berehat seketika. Selepas ini ada cerita lagi berkaitan dengan jururawat yang kalau anda ikuti perkembangan dari semasa ke semasa, seorang jururawat telah pun terbabit dalam kemalangan dan kehilangan nyawa, dan ini antara perkongsian yang kita bawakan supaya kita menghargai mereka yang sudah tiada, terutamanya dalam kalangan ahli keluarga dan juga kawan-kawan mereka. Selepas ini nak bersama dengan Marsila. Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Mimi Haris. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin buat semua penonton Malaysia hari ini. Okey, walaupun kita tak dapat balik ke kampung melawat sanak saudara, tapi masih lagi ada macam-macam cara untuk kita mengeratkan silaturahim kita bersama keluarga kita. Jadi, ceria-ceria selalu. Bye. Assalamualaikum. Kami dari Taufiqah Pematang sebulan berdua Hari Raya Kami pelajar bergegar Universiti Alexandra ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Salam perantauan. Halo, Assalamualaikum semua. Saya Aisyah Retno di sini ingin mengucapkan khas buat penonton-penonton Malaysia hari ini TV3. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin daripada asyas keluarga kepada semua yang meraihkan. Patuhi SOP, social distance, pakai hand sanitizer, stay safe and also stay home. Stay happy also. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum kepada penonton-penonton MHI dan juga TV3 secara keseluruhannya. Saya Roshan Noor mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin. Semoga anda semua mendapat keriangan pada hari raya ini. Walaupun kita tak boleh balik kampung, tapi Alhamdulillah dengan teknologi yang ada hari ini, kita dapat berhubung. Okey, sabar-sabar semua, kita sama-sama hentikan COVID-19 ini. InsyaAllah. Selamat Raya. Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum. Kami ini. Hai, saya Wati. Saya Amy. Saya Azam. Dan saya Linda. Kami nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin untuk semua yang menyaksikan Malaysia hari ini. Dan semua peminat di luar sana. Assalamualaikum. Kami dari Klinik Pergigian Kota Belud ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pengacara dan penonton Malaysia hari ini. Saya Muhammad Musyakir. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin kepada semua, especially kepada ahli keluarga, sanak saudara dan sahabat anda yang mengenali diri ini. Ingat geng, raya-raya juga SOP kena jaga. Jangan lupa pakai mask, jangan lupa jaga jarak anda di mana jua anda berada, dan jangan sekali cuba untuk melentas negeri. Okey, sekian daripada saya. #kita jaga kita, #salam sayang. Selamat Hari Raya. Bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Naim Daniel dan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin khususnya kepada penonton MHI TV3. Semoga raya ini memberi lebih makna kepada anda semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mewakili seluruh isi keluarga ingin mengucapkan selamat Hari Raya buat sanak saudara kami yang berada di Melaka, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan juga Kedah, serta sahabat handai yang mengenali kami dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya. Kami, frontline unit klinik
Pakar Hospital Kepala Batas mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Kami guru tahun 1 mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari bahagian Perkhidmatan Kedutaan Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Irfan bin Hamzah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Kepada keluarga saya yang berada di Tanjung Malim sana, saya ingin ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri juga. Jaga SOP, jaga kesihatan anda semua. Maafkan anak anda ini kerana dia tidak dapat pulang beraya ke kampung halaman. Dan insya-Allah kita akan berjumpa nanti. Kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami seawal jam 8 pagi tadi. Baik, hari ini tak kala kita sebulan lagi, kurang daripada sebulan menyambut Aidilfitri, tiba-tiba dikejutkan dengan pemergian insan tersayang. Pastinya situasi ini sukar untuk diterima bukan sahaja oleh ahli keluarga, malahan sahabat dan juga rakan terdekat. Dan ini sempena hari ini, sempena Hari Jururawat hari ini, kita akan bersama dengan Puan Hasnah Hassan yang merupakan rakan baik kepada arwah Siti Asmah Abdul Latif yang ingin menceritakan kepada kita bagaimana keperibadian Allah. Dan kita akan bersama dengan Puan Hasnah Hassan yang sudah bersedia di talian sekarang ini. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Puan Hasnah apa khabar? Khabar baik, sihat, terima kasih. Okey, baik Puan Hasnah, sebagai permulaannya mungkin Puan boleh ceritakan kepada kami di Malaysia hari ini bagaimana sebenarnya personaliti dan kepribadian Allahyarham. Puan Hasnah? Hello. Hello Puan Hasnah? Ya. Okey, sebagai permulaannya Puan Hasnah, mungkin Puan Hasnah boleh kongsikan kepada kami di Malaysia hari ini mengenai personaliti rakan baik Puan Hasnah itu. Okey. Saya mengenali arwah pada tahun 2002 masa kita orang lapor diri untuk bertugas di Hospital Kuala Lumpur. Masa itu saya tak mengenali arwah lah. Jadi arwah ni seorang yang baik. Membantu, sangat membantu. Dia banyak dia banyak macam memberi rasa semangat kat saya lah. Lepas tu dia seorang yang penyayang. Saya dapat tahu dia aksiden tu masa saya tengah sibuk buat persiapan untuk berbuka puasa lah masa tu. Jadi macam tak percaya bagi saya. Okey, baik. Saya ingat semua segala kebaikan dia masa dia tolong. Masa dia tolong saya. Masa dekat buat bersalin. Dia tolong saya masa saya dalam pantang. Dialah orang yang pertama bagi bantuan kat saya. Dia ambil berat tentang saya. Okey.
Baik, sedih kita mendengar kisah ini, sedih lagi individu yang terdekat yang menghadapi situasi ini kan. Baik, kalau saya boleh kongsikan sedikitlah mengenai kisah ini di mana Siti Asma Abdul Latif ini yang merupakan seorang jururawat yang maut selepas motosikal ditunggangnya dirempuh sebuah kenderaan pacuan 4 roda dalam kejadian di Jalan Sungai Batu Merbuk pada bulan April lalu. Dan Puan Hasnah, kalaulah boleh Puan Hasnah ceritakan kepada kita kan di Malaysia hari ini, sebelum kemalangan tu ada tak arwah menunjukkan apa-apa, kata orang tu, sebarang perubahan tingkah laku dan sebagainya? Sebelum kemalangan tu tak adalah menunjukkan apa-apa. Cuma kami plan nak berjumpa je lah kalau dapat balik raya tahun ni kan. Sebabkan kita orang berpisah jarak kan. Dia tinggal di Kedah, saya di Kuala Pilah. Jadi masa tu tak adalah menunjukkan apa-apa yang mengatakan nak pergi ke apa benda. Saya tak adalah nampak apa reaksi dia. Cuma saya cakap okey, kalau saya tahun ni memang turn saya raya Kedah, cakap macam tu dengan dia, nanti kita jumpalah, memang plan dengan dia nak jumpa. Bila saya dapat tahu kata dia accident, saya tak percaya. Saya cuba kontak dia, memang telefon tu tak dapat lah. Saya tak percaya dengan berita yang kawan saya bagi tahu dengan saya sebab saya baru di call dia. Okey. Baik, Puan, sebagai seorang sahabat, sebegini sedih, sebegini sayunya kami melihat, mendengar perkongsian daripada Puan. Jadi, kalau Puan boleh ceritakan kepada kami bagaimana pula keluarga arwah sendiri menghadapi situasi ini. Sahabat sendiri menghadapi dengan begitu sukar sekali, apatah lagi keluarga terdekat kan. Jadi, bagaimana Puan? Buat masa ni, saya tak berani lagi nak telefon keluarga arwah, family Siti Asma ataupun suami Siti Asma sebab saya tak mampu, saya takut saya tak boleh nak tahan kesedihan ni. Nanti saya bila dah okey, nanti keadaan PKP semua dah ni, saya nekat akan balik ziarah dia orang lah. Buat masa ni saya tak nak ganggu dia orang lagi. Saya tahu keadaan dia orang mesti sedih kan. Jadi untuk Puan sendiri, bagaimana Puan menghadapi, yelah kita dah terbiasa kan bersahabat baik, berjumpa, selalu bertanya khabar, tiba-tiba kehilangan. Bagaimana Puan menghadapi kehilangan yang Puan alami sekarang? Saya banyak dapat sokongan daripada sahabat saya lah juga. Kita orang semua 4 orang. Jadi yang lagi 2 orang tu lah banyak bagi kata semangat. Yang kita kena terima setiap kita harapkan Puan terus tabah. Okey Puan, sedikit kalaulah Puan mahu kongsikan kepada kita semua kan, apa antara kepribadian arwah yang Puan boleh kongsikan sebagai seorang jururawat yang banyak membantu masyarakat? Apa antara momen-momen yang tak boleh Puan lupakan? Dia ni mudah disenangi orang lah sebab dia ramah, dia ramah, dia tak mudah ambil hati, dia senang digauli, dia sentiasa senyum, dia sangat membantu, bertanggungjawab. Yang tak dapat saya lupakan, dia sangat penyayang lah, itu je lah yang saya tak dapat lupakan. Dia punya peribadi, dia memang sangat penyayang. Lepas tu dia penghibur, dia bercakap pun sentiasa senyum. Itu yang buat saya tak lupa. Okey. Baik Puan, kita harapkan kami di Malaysia hari ini dan semua rakyat Malaysia, kita harapkan agar Puan terus tabah menghadapi kehilangan sahabat tersayang dan kita doakan supaya Puan terus diberi kekuatan. Jaga diri baik-baik Puan. Selamat Hari Jururawat Puan. Ya, terima kasih. Jaga diri baik-baik. Baik, itu dia tadi Puan Hasnah Hassan yang merupakan rakan baik mangsa iaitu Siti Asma Abdul Latif yang meninggal dunia dalam kemalangan. Dan kita harapkan supaya bukan sahaja sahabat beliau, sahabat Allahyarham, tetapi keluarga mereka juga
tabah menghadapi perkara yang terjadi hujan di bulan Syawal ini. Baik, apapun kita doakan yang terbaik buat mereka. Dan kami masih lagi nak kongsikan kepada anda, nak war-warkan kepada anda supaya anda jangan lupa untuk menonton kami pada Hari Raya pertama dan juga kedua di Malaysia hari ini jam 8 pagi nanti, kerana seperti yang kita war-warkan di awal siaran tadi, kita ada hadiah menarik untuk dikongsikan kepada anda. Jadi rugi kalau anda tidak menonton kami pada Hari Raya pertama dan juga kedua. Baik, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama Ellie untuk perkongsian seterusnya. Jangan kita biarkan pesakit yang miskin ini terus sengsara, kecewa dan putus harapan. Saat ini, mereka tak mampu untuk membeli peralatan sokongan dan ubat-ubatan yang mereka perlukan. Ayuh kita menyumbang kepada kempen Bantu Pesakit Sihat oleh Yayasan Ikhlas untuk membantu mereka. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan kita nak teruskan dengan perbincangan berkaitan dengan projek Bantu Pesakit Sihat Yayasan Ikhlas. Saya nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik bersama di penghujung di hujung talian video ini. Beliau adalah penasihat agama Yayasan Ikhlas. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Hello, Ustaz, boleh dengar? Boleh, saya dengar. Clear. Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Nampak segar bugar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum ni Ustaz dah datang ke studio, kali ini kita berbicara secara maya lah Ustaz ya. Betul. Eli sihat Saya Alhamdulillah masih lagi bertugas. Ustaz, kalau boleh dapat diceritakan dengan lebih lanjut tentang projek Bantu Pesakit Sihat ini? Alhamdulillah. Pertama, sebelum saya memulakan bicara, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua jururawat yang ada di Malaysia, dan saya doakan semua jururawat dalam dunia ini dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam syurga yang hampir dengan Rasulullah SAW. Mungkin ada di kalangan kita lupa nak ucapkan terima kasih pada para jururawat. Saya mewakili semua yang terlupa tu minta maaf dan ucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua jururawat. Selamat Hari Jururawat. Dan kami di Yayasan Ikhlas telah bekerjasama dengan para jururawat dan hospital-hospital tertentu dengan Jabatan Kerja Sosial hospital tertentu untuk membantu pesakit-pesakit yang telah menerima rawatan di hospital, keluar daripada hospital, kita bantu mereka. Sebab kebanyakan mereka ni fakir miskin dan juga mereka yang tak mampu untuk membeli ubatan, tilam, katil khas, kursi roda dan alat bantuan pernafasan dan beberapa alat lagi untuk membantu mereka sihat. Jadi Yayasan Ikhlas bekerjasama dengan Jabatan Kerja Sosial hospital-hospital tertentu untuk membantu mereka kembali sihat. Dan yang paling sedih bila saya sebut Hari Jururawat ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada jururawat-jururawat yang pernah membantu dan sedaya upaya untuk menyelamatkan 2 orang anak saya yang telah meninggal dunia di Hospital HKL. Dan Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para jururawat yang bertukar lumus untuk bantu anak saya. Dan tuan-tuan, masa itu saya berhadapan dalam keadaan yang sebab kita jaga anak kita di hospital terlalu lama. Dan kemudiannya tuan-tuan dan perempuan, dalam keadaan saya terpaksa bercuti lama dan akhirnya dibuang kerja. Terlalu susah ketika itu. Hilang sumber pendapatan, anak pula kesakitan. Dan kerana itulah saya bekerjasama dengan Profesor Dr. Muhaya dan juga Yayasan Ikhlas untuk membantu seramai mana yang boleh, yang pernah mengalami senasib dengan saya, supaya mereka tidak kehilangan anak tercinta. Sakit seorang anak melihat ibu dan ayah meninggal dunia, wallahi lebih sakit seorang ayah melihat anak-anak mereka meninggal dunia. Ada yang kami bantu ni, setiap minggu kami pergi menghulurkan bantuan kepada mereka-mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Ada di kalangan mereka minta, ya Allah, Ustaz tolong doakan Allah supaya Allah ambil nyawa saya, Ustaz. Saya tak nak menyusahkan mak dan ayah saya, Ustaz. Tolonglah Ustaz, doakan. Saya tak boleh doa macam tu. Dan ada juga ayah dan ibu yang sakit, minta tolong Ustaz, tolonglah Ustaz, tolonglah doakan saya mati, tapi biarlah anak saya ni selamat Ustaz, tolonglah Ustaz. Ingat, bila kita fakir, bila kita miskin, bila kita sakit, kadang-kadang kita putus asa.
Tetapi dengan Yayasan Ikhlas, kami datang membantu dan akhirnya Masya Allah, Allah SWT beri kekuatan pada mereka. Bukan bantu sekadar wang ringgit untuk perbelanjaan harian, mingguan, perubatan. Tetapi kita juga membantu mereka dari sudut kelengkapan. Bayang Eli, alat bantuan pernafasan itu harga dia RM150,000. Kami di Yayasan Ikhlas sekarang ni sedang berusaha untuk mengumpul dana sebanyak 5 juta. Saya berharap pada semua mereka yang dalam bulan Ramadan, ini adalah hari terakhir Ramadan. Tak sama sedekah pada bulan Syawal dengan sedekah dalam bulan Ramadan. Takkan sama. Jadi saya merayu pada tuan-tuan, tolong layari www.bantu pesakit sihat untuk Yayasan Ikhlas. Kita akan cuba sedaya upaya untuk membantu lebih ramai manusia yang sedang sakit di luar sana dengan kerjasama Jabatan Kerja Sosial, hospital-hospital tertentu. Bantu kami untuk bantu mereka. Baik. Hanya insan yang pernah melalui keperitan ini faham tentang betapa pentingnya usaha ini untuk digembeling ya Ustaz. Ustaz, kalau boleh tadi diperincikan lebih lanjut tentang kelengkapan yang diperlukan untuk golongan daif ini untuk dibantu, dan saya difahamkan projek ini bermula pada tahun 2019. Jadi pastinya banyak perkara yang dikenal pasti, dan kalau boleh kita nak tahu juga apa lagi selain daripada bantuan alat pernafasan, apa lagi yang diperlukan? Yang pertama, katil. Kebanyakan pesakit-pesakit ni, dia ada juga yang macam pesakit-pesakit yang anak mereka ni kena Down syndrome ataupun cerebral palsy. Dan mereka ni memang cacat lah. Cacat. Mereka kena ada kerusi yang khusus untuk mereka bergerak ke sini sana. Ada seorang ibu tua menjaga anaknya berusia 33 tahun, tapi memang anggota badannya cacat dan tapi ketika kita baca doa untuk dia menyebut amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Walaupun mereka ni cacat, tapi mereka mempunyai perasaan. Mereka tak tahu macam mana nak balas jasa baik mak dan ayah mereka. Jadi kita cubalah bantu mana yang boleh kita bantu. Selain kursi roda, katil. Katil khusus, katil yang khas. Katil pun bernilai ribuan ringgit. Tilam yang khas supaya mereka punya kulit belakang mereka baring tu tidak luka dan bernanah. Dan mudah mak dan ayah mereka mengurus mereka ataupun anak-anak menguruskan mak dan ayah yang sedang sakit. Hari ini mungkin kita beria-ria nak sambut Hari Raya. Ada orang yang sedang sakit. Hari Raya pun mereka tak gembira. Dengan bantuan tuan-tuan untuk bantu Yayasan Ikhlas, kami akan pergi bantu mereka terutamanya pada hari yang dibenarkan untuk kami melawat mereka. Wallahualam. InsyaAllah kita harap dapat sambutan ya. Anda boleh layari www.bantupesakitsihat.com untuk mengeluarkan bantuan. Ini percutian akhir ni berinfak dan juga bersedekah di penghujung Ramadan sebelum masuknya Syawal. Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Kita doa kita terbaik dan terus mendapat sambutan projek ini ya. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Hanafiah Abdul Malik, penasihat penasihat agama Yayasan Ikhlas. Jadi ada baki beberapa jam saja, inilah kita gerakkan peluang ini untuk kita laksanakan ataupun lakukan kebaikan. Baik, kita nak berehat seketika. Selepas ini nak mula merasai ataupun memikirkan bagaimana untuk merasai kenikmatan Syawal dalam keadaan SOP yang sangatlah ketat. Selepas ini kita akan bicara lebih lanjut dalam Malaysia Hari Ini. Masak lemang sambil berdiri. Hendak makan di Aidilfitri. Nak balik tapi takut ada COVID. WhatsApp dia boleh diberi. Salam Aidilfitri. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hai, Assalamualaikum. Kami Iswan Boys ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia. Jangan lupa menonton Fitrah Lebaran di channel YouTube kami Music Production. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Pergi ke kedai membeli cincau,
cincau dibeli untuk menghilangkan dahaga. Selamat Hari Raya Aidilfitri tau. Mohon maaf zahir dan batin kepada anda semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua penonton setia Malaysia di TV3. Di kesempatan ini, Didi ingin memohon maaf kepada anda semua kalau ada terkasar bahasa terlanjur bicara. Raya-raya juga, tapi jangan lupa patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Kita masih belum menang lagi, okey? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada saya Didi, hasil untuk anda semua. Selamat Hari Raya. Hai, Assalamualaikum. Saya Jem. Saya Jet. Kami J-Bond. Di sini kami ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua yang mengenali J-Bond dan kepada semua yang menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan jangan lupa untuk dengarkan single terbaru kami yang bertajuk Alkisah Hari Raya ya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum, hai semua, saya Najlatif. Saya nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin buat penonton Malaysia hari ini TV3. Hai, Assalamualaikum, saya Firdaus Rahmat. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua orang walau di mana juga anda berada, dan terutamanya buat penonton Malaysia hari ini TV3. Semoga Hari Raya tahun ini kita bersyukur dengan apa yang ada, insya-Allah. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hai, salam Aidilfitri, salam dari Shanghai, China. Salam lebaran kepada isteri dan anak-anak yang berada di Kota Kinabalu, Sabah, ibu dan ayah yang berada di Pahang, ibu dan ayah mertua yang berada di Perak, adik-beradik, saudara mara, sahabat-sahabat dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, saya Azhar, dan kepada semua penonton Malaysia hari ini TV3, saya nak mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua. Dan juga walaupun kita berada dalam keadaan pandemik, tapi kita masih boleh beraya dengan meriah bersama dengan keluarga, sanak saudara dan juga jiran tetangga. Yang penting ikut SOP. Tahu, makan lemang tu jangan lupa saya pula. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum, hai, saya Kodi ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin buat penonton Malaysia hari ini TV3. Okey, itu dia ragam rakyat Malaysia membuat ucapan selamat Hari Raya. Kan, macam ragam kita boleh tengok. Yang paling seronok sekali kan kita tengok macam-macam pakaian yang digayakan oleh mereka, menarik semuanya. Kita nak beritahulah kalau boleh ucapan selepas ni nak dikirimkan tu, kalau ada pantun cantiklah. Seronok juga kan kita dengar sekali-sekali berpantun. Ya, macam tadi tu pergi kedai beli cincau. Tapi kalau boleh jangan cincau je lah, jangan cincau beli benda-benda ni, pantun lain pula. Ya. Okey. Tadi cakap tentang baju tadi. Baju kan. Okey. Kadang-kadang bila hari raya ni ada setengah keluarga ni suka berpakaian, kata orang tu nak lain-lain colour. Ada pula yang suka beraya sedondon. Dan kita akan bersama dengan seorang ni dengan katanya keluarga beliau ni saban tahun mesti nak berbaju raya sedondon. Ni tradisi ni. Tradisilah. Okey, kita nak bersama dengan Aini Mardia Muhammad Fadil di talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, Assalamualaikum. Mar? Ya, saya. Bukan Mar ni. Ni Mar di talian. Hello, Mar. Hello. Boleh dengar dengan jelas? Hello, ya, saya boleh dengar dengan jelas. Okey. Apa khabar? Hai, khabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Ini katanya cerita pakaian sedondon ni kan? Pakaian sedondon ni. Ya. Mungkin Mak boleh ceritakanlah siapa sebenarnya, ialah dalam satu-satu keluarga tu dia mesti ada seorang yang mencetuskan idea nak raya je mesti kena baju sedondon. Siapa, Mar? Sebenarnya saya dari kecil lagi dah memang pakai baju raya sedondon dengan satu family. Selalunya kalau family orang lain mungkin warna sama tu benda yang biasa, tapi untuk kami sekalikan dengan corak. Sebabnya sebab utama dia satu je sebenarnya. Sebab ayah saya tak nak pakai baju raya kosong. Sebab itulah ayah saya tak nak pakai baju raya kosong. Sebab tu kami semua pakai baju raya sama je, walaupun termasuk ayah saya. Macam orang ingat macam kami paksa ayah kami untuk pakai baju sedondon saya, tapi sebenarnya ayah kami yang tak nak pakai baju kosong. Maknanya bukan anggota keluarga perempuan lah dalam keluarga ni, ayah yang sebenarnya yang ya. Okey. Ya, betul, ayah yang kata ayah tak nak pakai baju raya kosong. Jadi setiap tahun tu memang kalau nak prepare baju, sebab selalu kalau baju yang jual memang tak ada baju yang baju Melayu
bercorak kan, yang Betul. sedondon dengan pasangan dengan perempuan, dengan anak-anak semua memang susah nak carilah. Betul. Tapi macam untungnya sebab pak saya tukang jahit. Jadi ada plus point lah dekat situ. Setiap tahun berbulan-bulan sebelum raya memang mak dengan ayah akan keluar pergi cari kain. Tapi kalau beli kain ni ayah kena ikut sebab ayah yang decide kata baju ni okey tak, baju ni okey tak. Mak pula pergi sebab macam okey kain ni boleh tak, sesuai tak untuk buat baju Melayu sebab tekstur kain macam ada certain kain lembut ataupun lembik sangat untuk buat baju Melayu, dia jadi macam tak terletak, orang cakap macam Baik, tu. maknanya yang memutuskan jenis tekstil, jenis corak itu adalah ayahandanya, Encik Fadil ya? Ayah saya decide corak. Decide kalau corak, kata, corak ni ayah tak nak, then kita orang tak boleh belilah. Walaupun semua dah Wow. suka, tapi kalau ayah tak nak, then kita orang tak boleh beli yang tu. Okey, ayah pegang kuasa veto lah Kan ni. selalunya kita dengar kalau macam ni mak-mak tahu. Mak-mak itulah yang dia. pilih macam okey nak corak macam ni. Ayah pun ikut je. Jadi kalau macam design tu pula siapa yang tentukan? Ayah juga ke macam mana? Selalunya memang kami setiap tahun pakai baju biasa je. Maksudnya macam tak ada nak, macam sebelum beli, tak ada nak decide kata okey tahun ni nak baju warna purple for example kan. Tak ada. Macam okey tahun ni kita nak corak macam ni, tak ada. Sebabnya untuk cari baju ataupun kain yang abstract yang boleh pakai untuk unisex, lelaki pun boleh pakai, perempuan pun boleh pakai, macam susah sikit. Jadi selalunya my parents memang pergi je kedai kain and then diorang akan walk through, macam tengok macam mana yang cantik, mana yang berkenan, lepas tu baru beli. Sampai ada juga tahun yang bila nampak dua corak yang berkenan, diorang terus grab dua-dua. So that macam next year tak payah nak fikir dah macam kalau tak ada kain yang berkenan, then dah ada standby lah macam tu. Okey. Mar, saya nak tanya satu soalan ni. Okey, esok nak raya, esok boleh minta maaf lah kepada ayah kan? Okey, sepanjang membesar ni, dalam 10 tahun berpakaian sedondon, berapa tahun yang anda tidak bersetuju dengan dengan corak? Setakat ni saya rasa saya tak ada masalah sebab saya perempuan kan so macam tak ada masalah sangat lah sebab yang sedondonnya cuma raya pertama je. Raya kedua, ketiga tu dah pakai baju warna sendiri dah. Maknanya tak ada isu lah. Tiba-tiba Mar cakap, ayah tak nak corak ni, nak corak lain tukar. Tak adalah. Tak adalah. Nantinya macam kalau ada jadi isu pun bila macam kalau kata dah beli dua kain corak yang berbeza, yang tu akan jadi isu lah. Macam, okey, tahun ni nak yang mana satu dulu. Macam tu je lah yang jadi isu pun. Tapi tak adalah macam tak bersetuju. Tak adalah pakai muka ketat je yang pertama tu sebab tak ada eh? Oh, bagusnya. Ini keluarga harmoni. Gambar keluarga tu semua happy. Itulah dia. Macam orang tanya pun macam anak yang mana kan. Macam tengok je corak sama, orang dah tahu dah. Okey, tu anak Fadil, tu anak Zakiah. Macam tu lah. Ada pernah ayah beri kebebasan 1 tahun tu, okey, kalian pilihlah warna apa, corak apa yang nak? Tak ada. Tak ada. Pasal betul-betul. Betul-betul ni. Ini tak bagi. Ya Hebat Allah. Cik Fadil ni. Hebat. Okey. Okey, kita ucap terima kasih banyak ya. Selamat Hari Raya. Okay, salam family. Selamat Raya, Ni dan Mas. Ya. Okey, selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Salam. Wah. Allah, ini menarik. kan sesuatu yang kita kira macam sangat-sangat menarik sebab sekeluarga Saban tahun tak ada orang kata pertelingkahan lah. Okey, semua menurut perintah. Pakai corak yang sama. Tapi pemimpin tu kena tegas lah, kena betul-betul ni dan pastikan warna tu ataupun corak tu diterima sesuai. Jadi tak ada konflik, tak ada isu. Okey lah tu. Kan? Ya, bagusnya. Itu mengenai raya sedondon. Tapi kan lelaki nak pakai corak tu jarang kita dengar tau. Biasanya kalau boleh nak kain kosong kan. Ini tak nak kain kosong, nak bercorak. Okey. Saya ada sesuatu nak kongsikan kepada anda semua. Ini mengenai Reconnect 2021 di mana ia merupakan sesi rundingan 30 minit percuma yang akan membawa anda bagaimana TV, radio boleh meningkatkan jualan dengan pantas dengan kos penyelesaian mampu milik dan terbukti sehingga 80%. Daftar hari ini di rsvpreconnect.com. Okey, rsvpreconnect.com untuk mantapkan semula perniagaan anda. Ya. Okey, kita nak kongsikan satu tradisi di sebuah kampung sebenarnya di daerah di Kuala Kangsar ni yang memang hebat. Tapi dan video ini menjadi tular di media sosial, tapi ini berlaku bukan dalam tempoh PKP lah, sebelum. Okey. Oh, pancut. Tapi ini bukan pancut lagi. Okey, apa ni? Ini meriam talang. Pernah dengar? Kita tengok dulu.
Barangkali kita tak tahulah sama ada tradisi ini masih lagi teruskan memandangkan adanya PKP dan SOP yang ketat ni. Tetapi inilah yang menjadi tarikan ketika bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya. Betul, ini antara bunyi-bunyian yang saya rindukan ketika menjelang Aidilfitri kan. Kalau dulu di kampung-kampung kita boleh dengar bunyi meriam dan sebagainya, seronok suasana macam tu. Halwa telinga lah. Tapi selain daripada aktiviti meriam ini, aktiviti yang masih lagi diteruskan walaupun dalam fasa PKP ini ialah pesta panjut. Okey, pesta panjut. Kalau orang tak tahu panjut tu apa, dia sebenarnya pelita hiasan. Ya, betul. Pelita hiasan dan dipasang untuk meraikan malam 7 likur ni dalam kalangan masyarakat Melayu lah. Jadi kita nak fahami lebih lanjut dan nak tahulah bagaimana mereka lakukan pesta ataupun melaksanakan pesta ini dengan dalam keadaan SOP yang begitu ketat sekali kan. Kita nak bersama dengan Cik Muhammad Fazrin Amin. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, ni berdiri depan rumah ke ataupun depan struktur panjut ni? Ni depan struktur panjut. Okey, belakang tu rumah? Belakang ni surau. Oh, surau. Okey. Jadi Fazrin ni kira kumpulan surau ke kumpulan kampung punya? Kita buat ni kumpulan kampung lah, sekali dengan orang surau. Satu sekali. Okey, sebab saya difahamkan kampung Talang ni ada kumpulan suraunya je, yang kampungnya ada juga ya? Ya, ada juga. Okay, maknanya Fazrin ni kumpulan kampung lah. Okey Fazrin, kalau boleh ceritakan kan kepada kita semua ni, panjut ni berapa lebarnya? Lepas tu, yelah kita nampak begitu besar sekali. Lama tak masa yang diperlukan nak orang kata menyiapkan panjut tu? Masa yang diambil untuk siapkan panjut ni memakan masa dalam 4 hari lah. Okey. Oh, tak lama lah ya? Kita buat pun lepas tarawih sampailah sahur. Oh, sampai sahur lama juga ambil masa Maknanya 4 hari berturut-turut lah. Ya, 4 hari berturut-turut sebab tahun ni pun tak ada meriam. Inilah kita punya hiburan. Itulah hiburannya. Okey, kita bercakap tentang satu tradisi turun-temurun ni. Maknanya Fazrin memang lahir dan besar di Kampung Talang? Ya, lahir dan dibesarkan di sini. Jadi ketika besar, ketika mula-mula ingat masa kecil tu dah memang ada pesta panjut ke macam mana? Ataupun bila mula? Masa kecil tu pun dah memang ada, meriam tu pun dah memang ada. Turun-temurun. Turun-temurun lah. Jadi maksudnya generasi muda lah yang akan mewarisi daripada orang-orang tua kita tu. Ya. Okey, sebab kita tengok video ni dikongsikan di media sosial kan memang menarik lah, macam kalaulah di kawasan Kuala Lumpur ke dapat dibuat sebegini memang meriah lah. Okey, pernah jadi isu sebelum ni kata orang-orang yang buat panjut ni tak pergi tarawih lah dan sebagainya, lepas tu ganggu dan sebagainya. Bagaimana kalian mengendalikan isu tu? Macam isu tu kita orang berbincang dulu dengan surau punya JKK dan sama-sama setuju dan kita buat ikut SOP yang diperketatkan. Baik. Pastinya panjut ni ada setiap tahun kan, ada orang kata konsep yang berbeza-beza. Pemilihan konsep tu pula macam mana? Tahun ni kita buat konsep kubah Masjid Lama. Okey. Baik. Dan kalau boleh tengok dari sini ada pagar ni. Kita buat bentuk segitiga asalnya tapi ditambah dengan bulu lain dan dapat bentuk macam ni. Okey. Baik. Dan berapa bilangan keseluruhan panjut yang diperlukan? Bilangan keseluruhan semua 900 lebih. 980 panjut diperlukan. Oh, tak banyaklah ya? Okey. Tak banyak. Sebab sebelum ni dah ada yang sedia ada. Kita tambah je lagi. Okey, guna semula lah. Guna semula lah yang sedia ada tu. Guna semula. Berapa liter minyak tanah dia guna pakai? Kalau berapa liter tu tak ingat lah. Tapi banyak satu malam tu 100 untuk minyak sahaja. Wow. Oh, RM100 untuk minyak sahaja? Yes, RM100 jadinya, untuk minyak sahaja. Kalau untuk minyak sahaja RM100 satu malam, secara keseluruhannya lah untuk menyambut malam 7 likur ni dengan persiapan panjut, minyak dan sebagainya, berapa kos secara keseluruhannya tu? Kos keseluruhan kita kira-kira memakan dalam
1,800 macam tu. Okey, baik. Sekali dengan makan, minum kita apa semua. Oh, ada makan. Oh, bagusnya ada aktiviti mengeratkan silaturahim antara penduduk kampung kan. Okey, baik. Ya. Soalan terakhir, okay, ini pertandingan ke ataupun kalian sekarang membuat meraihkan malam 7 likur? Meraihkan dan menyertai pertandingan anjuran Parlimen Kuala Kangsar dan Tim Mestura. Bila akan diumumkan keputusan? InsyaAllah hari ini. Hari ini, okey. Selamatlah. Selamat maju jaya kami ucapkan. Sebab ada kampung lain juga terbabit ni. Jadi kita bersama dengan orang Kampung Talang. Terima kasih banyak Fazrin. All the best. Sama-sama. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Ya, seronok dapat buat membaikkan diri dalam pesta panjuk ni. Kan, sesuatu yang orang kata ini antara satu aktiviti yang boleh mengeratkan silaturahim warga tua dan juga warga muda. Betul. Tapi misal kata kalau nak guna teknologi baru ni, semalam masih dah ada bincang tentang ada solar kan? panjuk solar kan. Jadi asap tu tak adalah. Tak adalah asap tu terkena hidung kan apa benda. Itulah dia. Okey. Itu cerita gaya kita lah kali ini, bagaimana kita nak mengubah suai. Dan esok satu lagi cerita tentang gaya kita di Amin Shah ini. Macam tadi kita dah bagi tahu kepada penonton kita untuk anda semua menonton Hari Raya pertama dan kedua di Malaysia hari ini, kerana bukan sahaja Fazrin yang ada pertandingan dan sebagainya. Kita pun esok ada kuis untuk anda semua untuk memenangi pelbagai hadiah yang menarik. Nak dapatkan hadiah tu daripada Wow Shop, pastikan anda menonton Malaysia hari ini, esok Hari Raya pertama dan juga Hari Raya kedua nanti. Disebabkan anda telefon kami dan jawab betul, anda akan ada tambah satu lagi kipas, tambah comforter, tambah apa lagi? Bag. Siapa nak bagi raya pertama dan kedua? Ada. Ya. Okey, baik. Jangan lupa untuk hubungi kami 0377261600 esok dan juga lusa untuk dapatkan hadiah. Misal berat seketika, lepas ni kita nak beraya dengan siapa? Kita akan beraya dengan Dola Raya. Tak jadi. Ya, Raya. Antara lagu yang menceriakan Syawal kali ini. Betul. Dan tajuk paling senang sekali nak hafal. Raya. Lupa juga tak tahulah dah raya kan. Lupa juga tak tahulah. Itu dia tadi kita dengarkan Raya daripada Dola. Ini dianggotai oleh 4 orang. Kita sebut betul-betul. Bukan Dola. Dola. Okey, Dola. Okey, yang dianggotai oleh Shasha, Tebi, Angel dan juga Sabronzo. Ya, hello. Hello. Apa khabar? Hari ni kan sempurna, cukup 4 skrin itu seorang satu. Ya, sihat semuanya? Sihat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudi bersama kami secara maya ni. Okey, kalau diikutkan setakat hari ini dah 1.2 juta dah ya views di YouTube. Alhamdulillah. Dah tahu ke belum? Tak tahu lagi ke dah tahu? Macam tak tahu lagi ni. Tahu. 1 juta lah. Ya, tahniah diucapkan. Okey, Dola, mungkin nak ceritakan kepada kita lah penonton Malaysia hari ni kan. Kita dengar Raya. Sebenarnya apa mesej pada Raya ni? Siapa nak cerita dulu? Siapa nak cerita? Angkat tangan. Okey, Shasha. Okey, jadi lagu Raya ni mengisahkan persiapan Dola untuk menyambut Aidilfitri tahun 2021. So, macam korang tengok dalam music video tadi, korang boleh tengok pelbagai struggle. Ada yang besok baju, ada yang bake kuih, ada yang kemas rumah. And then end up Angel datang tolong korang semua. Okey. Dan keceriaannya memang dirasai lah daripada lagu ni. Dan masa dapat lagu ni, tajuk tu siapa yang bagi? Tapi mungkin nak cerita kan? Ya. Tajuk Raya ni, I think kita orang as a whole came up with the tajuk. Okay. Because we wanted something simple and senang nak ingat. Ya, betul lah. Memang senang nak ingat. Tu kata Marsila, kalau tak ingat juga tajuk ni tak tahulah. Ada Raya. Itu saja. Senang sekali. Okey, video klip pula macam mana tu? Idea siapa, berapa hari dirakamkan, macam mana? Actually, so kita bekerjasama dengan Gazi Production untuk video ni. They actually pernah buat music video untuk Dola before. Dola Make You Wanna. Yeah, so Lily is our director this time. And I rasa macam dia capture the spirit of Raya dengan baik lah. Yeah.
So we're very, very happy. Kita rasa macam dalam video, hopefully the people who watch it boleh rasa our happiness and the positive message yang kita nak give through the video. Kita boleh sampai tu rasa bila kita dengar tengok video klip kan lagu raya ni. Okey. Dan kita bercakap tentang suasana Hari Raya dirayakan dan dibuat dalam bentuk video muzik. Siapa yang pilih siapa untuk buat scene apa dan sebagainya? Angie? Untuk storyline tu memang Lily dari Gazi Productions yang buat storyline ni. Sebab she thought it was a good idea untuk buat yang diorang buat persiapan and then diorang macam fail to do the persiapan untuk raya. Dan lepas tu I yang pergi save diorang lah. Okey, baik. Lepas tu celebrate raya together, main mercun semua. Okey, saya nak kongsikan satu yang dititipkan di komen YouTube ni. Okey. Jiran sebelah aku selalu gaduh-gaduh bising laki bini. Aku pasang kuat-kuat lagu ni. Alhamdulillah sekarang dua-dua tu turut nyanyi bersama-sama lagu Raya. Betul, lagu ni kalau sekali kita dengar tak boleh terus ingat. Maknanya orang bergaduh pun boleh baik. Tahniahlah. Lagu yang sangat catchy. Senang untuk diingati. Okey, kalau Angie sendiri, Angie tak menyambut Hari Raya. Jadi Raya tahun ni macam mana Angie? Ada plan apa-apa ke? Ke Raya juga? Raya juga. Tak, sebelum ni actually nak celebrate dengan diorang, celebrate dengan dollar. Tapi sekarang ni MCO, so tak dapat celebrate juga. Tapi actually this time supposed to be my first time celebrating Raya. Okey. Okey, jadi pastinya dengan lagu Raya ada, bagaimana kalian menyambut Raya dalam keadaan MCO ni? Actually, just yesterday, kami baru saja celebrate our 1 million views dengan fans kita dekat Zoom. So, macam raya jugalah untuk kami juga. So, how about Sab and Syah? Just raya dekat rumah, simple-simple je dengan family. Not much, tapi just simple-simple je. Macam simple-simple jugalah kan? Ya, macam yang lain jugalah. Raya dalam keadaan sederhana lah. Okeylah, mungkin Dollar sendiri ada ucapan Hari Raya? Siapa nak mula dulu? Syasha mula dululah. Okay. I just nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua penonton MHI pada pagi ini. And thank you so much sebab sudi dengar lagu terbaru kita orang Raya. And InsyaAllah Raya-Raya juga, tapi SOP semua kena jaga, alright? Okey, seterusnya? Okay, so selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin dari Dollar. Harap korang semua dapat dengan keluarga dan dalam keadaan yang selamat. And thank you for the support. Okey, seterusnya? So, selamat Hari Raya kepada semua yang menyambut. Hope you stay safe and have a good time dengan family korang. Okey. Dan akhir sekali? Last one. And selamat Hari Raya everyone who is watching and also our idolas as well. Thank you so much kerana terima lagu ni walaupun sikit beza daripada lagu normal yang Dollar bawa. And harap you boleh support us in the future as well. Thank you so much. We love you. Ya, terima kasih banyak-banyak. Dan kita nak ucap tahniah sekali lagi. Kalau tadi, awal pagi tadi, 1,276,591. Okey, sekarang? Sekarang dah 1,276,592. Sebab saya dah tengok satu, jadi tambah satu. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Tu ada Tabby, Syasha, Sabrina dan juga Angie. Ini ahli kelima ni tak? Mars. Tiba-tiba. Okey, tak apalah. Jangan lupa Hari Raya bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak bawakan topik mengenai Raya bersama Barisan Harapan. Ya, di CPRC MAEPS dan juga kalau nak menang hadiah Raya. Okey, jangan lupa untuk menonton kami di Hari Raya pertama dan kedua. Telefon nombor yang kita kongsikan tadi. Kalau anda mungkin terlupa apa nombornya, boleh ke Facebook Malaysia hari ini untuk dapatkan nombor tersebut. Okey. Jumpa esok.
Assalamualaikum. Sukses selalu.